Selamat sejahtera dan selamat bertemu kembali. Pada video kali ini cikgu akan membincangkan ataupun menerangkan kepada pelajar-pelajar satu lagi subtopik dalam penghasilan produk untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3. Pada video yang sebelum ini cikgu sudah menerangkan kepada pelajar berkaitan dengan bagaimana untuk menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kepada kajian keperluan pelanggan dan juga projek brief. Jadi untuk hari ini kita akan belajar satu lagi subtopik, yaitu mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk yang hendak dihasilkanlah. Okey, sebelum kita teruskan perbincangan ataupun penerangan cikgu pada pagi ini, kita tengok dulu apa standard pembelajaran untuk topik kali ini. Standard pembelajaran untuk topik kali ini adalah mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Apakah objektif dia? Objektif pembelajaran untuk topik ini adalah menyatakan justifikasi dalam pemilihan teknologi. Dan kriteria kejayaan untuk topik ini, di akhir sekali murid akan dapat menyebut sekurang-kurangnya 2 justifikasi dalam pemilihan teknologi untuk menghasilkan sesebuah reka bentuk. Okey. Justifikasi, kita pergi kepada topik kita yang seterusnya, iaitu justifikasi reka bentuk semasa memilih teknologi. Kalau pelajar-pelajar masih ingat lagi video cikgu yang sebelum ini, di mana di situ seseorang pereka bentuk setelah berbincang dengan pelanggan, mereka akan dapat mencadangkan ataupun dapat idea untuk menghasilkan sesebuah reka bentuk produk yang mereka akan hasilkan. Okey, bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna tersebutlah. Jadi untuk memilih apa justifikasi ataupun apa gabungan teknologi yang perlu digunakan dalam menghasilkan produk tersebut, pelajar-pelajar kena tahu apa justifikasi pemilihan teknologi yang harus diambil perhatian. Okey, antara justifikasi pemilihan teknologi adalah yang pertama aplikasi teknologi, yang kedua tujuan penggunaan teknologi, yang ketiga fungsi teknologi, dan yang keempat kekuatan dan juga kelemahan teknologi. Okey, kita pergi kepada penerangan setiap justifikasi yang cikgu paparkan dalam slide ini. Okey. Dari aplikasi teknologi, di mana pereka bentuk perlu menggabungkan dan mengaplikasikan teknologi yang sesuai dan tepat semasa proses menghasilkan reka bentuk produk yang baru. Okey, tujuan penggunaan teknologi, di mana pereka bentuk perlu memahami tujuan sesuatu teknologi dipilih bagi reka bentuk produk baru yang sesuai. Okey, pemilihan teknologi yang tepat akan menghasilkan produk baru yang unik, memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan serta mampu bersaing di pasaran. Yang ketiga adalah fungsi teknologi. Teknologi yang digunakan mestilah sesuai dan mampu menyelesaikan masalah yang terdapat pada produk sedia ada, dan keupayaan teknologi yang dipilih dapat menghasilkan sesuatu produk yang unik dari segi fungsi berbanding produk-produk lain di pasaran. Dan dari segi kekuatan dan kelemahan, pereka bentuk perlu memilih teknologi yang sesuai dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggan pada produk yang sedia ada. Jadi inilah huraian-huraian daripada justifikasi pereka bentuk semasa memilih teknologi yang sesuai untuk menghasilkan sesuatu produk itulah. Okey, menghasilkan sesuatu produk.
Jadi inilah 4 justifikasi yang perlu diambil tahu. Okey. Jadi kita imbas kembali apa teknologi-teknologi yang pelajar-pelajar sudah pelajari semasa di tingkatan 1, 2 dan 3. Untuk tingkatan 1, pelajar-pelajar sudah didedahkan kepada teknologi reka bentuk fashion dan juga teknologi reka bentuk vertigasi. Manakala di tingkatan 2, pelajar-pelajar sudah didedahkan atau sudah mempelajari tentang teknologi pembuatan, teknologi mekanikal, teknologi reka bentuk elektrik, teknologi reka bentuk elektronik, teknologi reka bentuk sistem aquaponik, dan juga teknologi reka bentuk makanan. Dan untuk tingkatan 3, pelajar-pelajar sudah mempelajari teknologi reka bentuk mekatronik. Jadi untuk menghasilkan produk untuk projek tingkatan 3 bab 2 ini, maka pelajar-pelajar dikehendaki untuk memilih sekurang-kurangnya 2 gabungan teknologi yang dipelajari dari tingkatan 1 sehingga kepada tingkatan 3. Okey. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar masih ingat lagi berkaitan dengan teknologi-teknologi yang sudah dipelajari daripada tingkatan 1 sehinggalah kepada tingkatan 2 lah untuk pelajar-pelajar tingkatan 3. Okey. Bagaimana reka bentuk mengenal pasti teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk baru yang akan dihasilkan. Ini cikgu mau pelajar-pelajar jawablah. Okey. Kamu tulis dalam nota kamu jawapan yang kamu perolehi. Okey. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi. Okey, bagaimana kita dapat menghasilkan sesuatu reka bentuk tersebut adalah melalui kelemahan-kelemahan produk yang sedia ada ataupun kekurangan yang ada pada produk yang sedia ada. Sekiranya kita mengetahui kelemahan ataupun kekurangan daripada produk yang sedia ada itu, maka timbullah idea kita untuk menghasilkan sesuatu reka bentuk produk yang baru. Okey, di sini cikgu ambil contoh produk yang sedia ada di pasaran, yaitu berus kasut konvensional, di mana untuk penggunaan berus kasut konvensional ini, di mana penggunaan berus kasut konvensional ketika mengilap kasut boleh mengakibatkan kelenguan tangan kerana memakan masa yang panjang. Kelemahan dia yang seterusnya adalah saiz berus kasut konvensional yang berbeza-beza boleh mempengaruhi keselesaan pengguna ketika mengilap kasut. Dan juga fungsi berus kasut konvensional adalah terhad untuk mengilap kasut saja. Dan proses mengilap kasut menggunakan berus kasut konvensional mengambil masa yang panjang. Dan kelemahan yang seterusnya adalah bentuk berus kasut konvensional yang tidak ergonomik menyebabkan genggaman tidak kuat ketika mengilap kasut. Jadi apabila kita sudah mengetahui atau pelajar-pelajar sudah mengetahui kelemahan dan kekurangan produk yang sedia ada itu, maka pelajar-pelajar semua akan dapat idea. Okey, dapat idea bagaimana untuk kamu menghasilkan sesuatu produk yang baru bagi mengatasi kelemahan ataupun kekurangan yang dihadapi semasa menggunakan produk yang sedia ada sebentar tadi. Okey, jadi di sini cikgu ambil contoh pengilat kasut sajalah. Okey, jadi apabila kita sudah mengetahui kelemahan daripada berus kasut konvensional ini, maka pelajar pun dapatlah idea, yaitu mencipta satu produk baru, yaitu pengilat kasut magic. Jadi apabila pengilat kasut magic ini pelajar dapatkan idea itu, maka pelajar kena tahu apa gabungan teknologi yang sesuai untuk cadangan reka bentuk pengilat kasut magic. Jadi di sini adalah aplikasi teknologi yang dipilih untuk produk pengilat kasut magic, yaitu menggabungkan reka bentuk elektrik dan juga reka bentuk mekanikal.
Apa tujuan penggunaan teknologi yang dipilih? Bagi mengatasi kelemahan yang terdapat pada borus kasut konvensional dan lebih dinamik, berkualiti, selamat digunakan, mesra pengguna dan juga mesra alam. Okey, dari segi fungsi teknologi. Okey, dari segi reka bentuk elektrik, motor AT berputar menggerakkan gear, dan ini adalah komponen-komponen untuk reka bentuk elektrik, di mana ada motor AT, ada bateri, ada switch tekan tutup, ada wayar lembar tunggal. Manakala untuk reka bentuk mekanikal, dia ada gear taji memindahkan kuasa dan membolehkan pad pengilap berputar atau membersihkan kasut, dan komponen dia adalah gear taji dan pengilap, pad pengilap lah. Jadi dengan adanya teknologi ini ataupun gabungan teknologi ini, maka kalau sebelum ini kita guna kasut konvensional dan mengilat kasut menggunakan tenaga yang banyak dan boleh menyebabkan tangan kita lenguh, dengan adanya produk pengilat kasut Magic ini, maka pengilat kita itu boleh berfungsi secara otomatik lah. Kita tekan saja switch, maka dia akan berputar sendiri untuk mengilatkan kasut kita. Okey. Dan kekuatan dan kelemahan teknologi yang dipilih. Selepas kamu mengetahui apa gabungan teknologi yang kamu sudah pilih ataupun pelajar-pelajar sudah pilih itu, maka kamu buat analisis terhadap kekuatan dan kelemahan teknologi lah. Okey, dari segi reka bentuk mechanical, kita tengok komponen dia, gear taji dan juga pad pengilap. Gear taji memindahkan kuasa dan memutarkan pad pengilap. Kelemahan dia sukar didapati, hanya terdapat di kedai elektronik sahaja. Manakala pad pengilap mengilap dan membersihkan kasut, span boleh dibasuh sekiranya kotor. Kita pergi kepada teknologi reka bentuk elektrik. Komponen dia adalah motor AT, di mana kekuatan dia berputar untuk menggerakkan gear dalam permak, mudah didapati, saiz kecil, jangka hayat yang lama. Bateri membekalkan kuasa kepada seluruh sistem, harga murah dan mudah didapati. Manakala switch tekan tutup melengkapkan litar apabila switch ditekan, menyambung dan memutuskan aliran arus, harga murah dan mudah didapati. Wayar lembar tunggal mengalirkan arus setiap komponen di dalam litar, dan harga murah dan juga mudah didapati. Jadi selepas pelajar-pelajar sudah mengetahui apa gabungan teknologi yang harus digunakan untuk mencipta ataupun mereka bentuk sesuatu produk itu, maka pelajar-pelajar kena buat analisis terhadap kekuatan dan kelemahan teknologi yang dipilih lah, agar pelajar-pelajar dapat menyiapkan produk itu, dan produk yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar itu dapat memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan kita, seperti apa yang terkandung dalam kita punya borang kajian keperluan pelanggan dan juga projek brief lah. Jadi demikianlah untuk pelajar-pelajar memilih justifikasi gabungan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan reka bentuk produk, di mana di sini cikgu sudah terangkan awal-awal lagi, pelajar-pelajar kena tahu 4 justifikasi yang perlu diambil tahu ataupun diambil perhatian semasa memilih gabungan teknologi yang akan digunakan dalam penghasilan produk, yaitu yang pertama aplikasi teknologi, yang kedua tujuan aplikasi teknologi tersebut, fungsi teknologi, dan juga kekuatan dan kelemahan teknologi yang hendak dipilih. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsikan kepada pelajar-pelajar pada hari ini dapat membantu pelajar-pelajar untuk mengetahui apa justifikasi dalam pemilihan teknologi reka bentuk untuk menghasilkan sesuatu produk yang akan dihasilkan. Okey.
Jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu kongsikan dapat manfaat kepada pelajar-pelajar sekalian. Jadi kita jumpa lagi kepada video cikgu yang seterusnya. Oke, sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi.